الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه ونصاره وولاه وبعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Sidang penonton, muslimin muslimat sekalian, kita sambung lagi kupasan kita dalam kitab Pesan-Pesan Sabar. Hari ini berkenaan dengan sabar menahan marah, muka surat 141. Qala musannifu hafizahullah, sabar menahan marah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asyadidu bis-sur'ati innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah seseorang yang hebat itu yang bertindak menggunakan kekuatan. Sesungguhnya yang hebat ialah yang memiliki dirinya ketika marah. Jadi kita akan sentuh pada pagi ini berkenaan dengan sabar menahan marah. Bagaimana cara-cara kita nak mengatasi sifat marah itu? Bagaimana kita nak ukur diri kita ni kuat ataupun lemah? Dari segi apakah kekuatan yang akan diambil kira dari segi Islam ini? Hadis di atas menerangkan berkenaan orang yang hebat, iaitu orang yang kuat kesabarannya ketika berada dalam kemarahan dan mampu bertindak. Walaupun dalam keadaan marah, tetapi dia mampu menghukum dengan adil. Sekiranya sesuatu perkara itu bukan miliknya, maka perkara itu tetap bukan miliknya walaupun ketika sedang marah. Kita sering ingin menjadi orang yang hebat, orang yang cemerlang, orang yang bermotivasi, macam-macam lagi lah yang kita inginkan. Semua yang positif, bagus, itu sudah bagus. Bagus sangat-sangat. Cuma ukuran bagaimanakah yang kita nak guna pakai orang yang hebat itu. Ada kata orang yang kaya, ada kata orang yang berpangkat, ada kata orang yang glamour. Macam-macam cara lah, ada kata orang yang berilmu. Jadi antara ukuran orang yang hebat dalam Islam ini ialah orang yang kuat kesabarannya. Secara khusus lagi, kuat kesabarannya ketika marah. Sebelum ni kita bincang pasal penderitaan, pasal masalah, pasal buat amal ibadah. Sekarang sudah kita lebih fokus lagi, kita sentuh berkenaan dengan kesabaran ketika marah. Dalam keadaan seorang itu marah, orang yang kuat kesabarannya, jadi marah tak boleh mengawal diri dia. Dia mengawal marah itu. Marah bolehlah kita marah, tak bolehlah tak marah. Cuma berpada-padalah kita marah. Kata Imam Syafi'i lah, wa man istaghdab wa lam yaghdab fahuwa himar. Imam Syafi'i kata, wa man lam yarda wa man isturda wa lam yarda fahuwa iblis. Siapa yang dia buat marah, tak marah-marah dia, orang ni keledai. Jadi tak bersifat marah pun tak boleh juga. Orang tengeh, orang buat apa-apa, tak tahu je, tak apa, okey je. Itu keledai, Imam Syafi'i kata. Tak boleh. Kena marah juga. Tapi bermarah berpada-pada lah. Dia kena pada tempat yang bersederhana. Siapa yang dia minta maaf, dia tak maaf pula, orang jenis iblis. Jadi iblis pula. Jadi kita kena tengah-tengah. Boleh marah, ada waktu kita reda, kita maafkanlah. Tak rugi kita maafkan orang. Baik. Yang penting, marah kita itu kita boleh kawal. Setengah orang dia tidak sama. Ada orang jenis pongoh.
Ada orang jenis cengeh tu kan. Ada orang jenis sederhana, ada orang jenis slow sikit kemarahan dia. Tak apa-apa nak marah sangat. Itulah kesempurnaan kita. Kalau masih ingat, satu ketika kita pernah buat operasi di sinilah, tempat kita ni lah. Saya ingat pukul 3 pagi ke pukul berapa pagi. Pagilah. Jadi bila orang telefon saya ni, saya pun terlibat juga dalam operasi ni. Ni lama dah, kisah lama dah. Ada couple dalam sebuah kereta. Jadi kami ditugaskan, saya dengan seorang ustaz yang lain ditugaskan untuk terus ke kereta. Pemimpin kami, ketua kami, dia pergi tutup gate. Dia orang Kedah, dia kasar sikit lah mulut dia ni. Jadi kami pergi ni, yang jenis tak mampu marah orang ni, pergi taklah kasar sangat, pergi cara betul, cara tak marah. Pergi Assalamualaikum, buat apa ni? Dia kata kami borak-borak je lah. Borak-borak apa pukul 3-4 pagi ni? Baru balik kerja. Kerja apa 3-4 pagi? Kerja multi-level, dia kata memang sudah macam ni. Dia tak boleh lah timbul fitnah. Macam ni kami borak-borak pun timbul fitnah. Dia tak rasa takut, tak rasa apa. Kita dah borak, tak tanya khabar, tak apa sihat ke. Dia kerja kat mana. Tak rasa apa dia. Mari pengerusi. Tak sebut pula pengerusi. Mari orang ketua kami ni. Orang Kedah. Mari dia cekah. Keluar, dia kata. Kata bantai usah orang ni. Dia bantai. Buat malu. Dia guna pasok bau lah. Dia keluar daripada kereta. Salam dengan kami, cium tangan, minta maaf. Tu bagus juga. Tapi kalau ikut cara ketua kami tadi, kena bantai dia tu. Jadi kita tenangkan pula dia. Tu penting. Ada orang marah, ada yang sederhana. Tak boleh lah. Marah sangat pula. Nanti lembek lah budak tu, kena bantai. Kena pukul ya. Orang sabarkan dia. Jadi cara kita esok boleh buat lagi, tegur macam ni je. Apa khabar, sihat, tidak terkerja kat mana? Adalah tegur macam ni. Boleh buat pula lah esok. Kena macam dia tidak takut. Itu berguna kita bergabung. Macam sahabat-sahabat Nabi. Ada yang kasar macam Sayyidina Umar, ada yang lembut macam Sayyidina Abu Bakar, ada yang lembut lagi macam Sayyidina Osman. Buatlah nak buat apa macam Sayyidina Osman ni. Dia sabar sungguh. Pemaaf sungguh dia. Bila dia gabung, dia akan sempurna. Itulah kita semua. Baik. Mereka boleh menerima hukuman walaupun mereka memang bersalah. Sekiranya dia berada di pihak yang benar, maka dia tetap membenarkan perkara tersebut. Mereka boleh berfikir walaupun ketika sedang marah. Mereka matang walaupun ketika sedang marah. Mereka juga boleh menguasai diri walaupun ketika sedang marah. Inilah sifat orang yang hebat. Tengok, dalam apa juga situasi pun. Orang yang hebat tadi, mengikut hadis ini, orang yang boleh menguasai kemarahannya itu. Yang ni yang menjadi kekurangan bagi kita semua. Sebab perasaan kita dia boleh mengatasi kerasionalan kita. Akal fikiran kita. Bila kita dah ada masalah dalaman, perasaan kita itu. Sama ada kita marah ke, kita bersedih ke, kita kecewa ke, menyebabkan kita akan bertindak mengikut penggangguan syaitan, letak iblis ni. Jadi kita bertindak tak waras lagi ketika itu. Sebab jangan buat keputusan. Jangan buat keputusan, jangan buat apa-apa. Hakim pun tak boleh. Kalau dia marah, tak boleh buat keputusan ketika itu. Memang diajar dalam apa? Dalam ilmu kehakiman ini. Sama kita juga. Dalam jual perkara, keputusan jangan dijatuhkan, jangan dibuat. Dalam keadaan kita ni marah. Memang tidak adil, memang tidak betulnya tindakan ketika itu. Tengok, bila dia marah, dia boleh tampar. Bila marah, dia boleh terajang. Bila dia marah, dia boleh ceraikan. Dia marah, dia boleh bunuh. Boleh bergaduh. Boleh bersumpah. Tengok, macam-macam boleh bila marah ni. Sama juga dengan bersedih. Tak boleh nak kawal diri dia. Dia boleh bunuh diri. Boleh jadi gila. Boleh macam-macam. Semua itu kerana tak boleh nak kawal diri kita. Kelemahan dalaman kita itu. Sebab itu orang yang kuat, orang yang boleh mengawal perasaan marah itu dalam apa juga situasi. Bila kita macam bak marah lah, bak kecewa, bak sedih pun dia ada bak lain pula. Kita dah bincang sebelum ni kan. Kesedihan ke kepayahan kita dah sebut dah. Sekarang ni bak marah. Cara macam mana kita nak cuba sedaya upaya agar Allah anugerahkan kita kawalan diri kita, kemampuan kita untuk menguasai diri ketika marah. Barulah tidak akan mencarut, tidak akan marah sesiapa, tidak akan bertindak perkara yang di luar batasan. Kalau kita boleh kawal diri kita. Itulah orang yang kuat dalam bab ini.
Adapun orang yang tidak mampu mengawal diri mereka tiada perkara yang boleh dihalang sekiranya sedang marah. Mereka akan membuat apa sahaja walaupun mereka bersalah sekalipun. Mereka tetap menafikan juga sifat ini tiada pada orang yang hebat kerana mereka dapat menguasai diri dan akalnya serta tetap berfungsi mengatasi hawa nafsu sekalipun dalam keadaan marah. Dan dengan sebab marah tadi, dia bersalah pun dia kata tak bersalah. Tak betul, jelas tak betul pun dah nak marah sangat-sangat dia kata dia betul. Sebab tu dalam dakwah, anda kata kita boleh pastikan orang yang kita tegur itu, kalau dia boleh bertindak menyebabkan berlaku perkara lebih dahsyat lagi, jangan tegur dia. Contoh macam ni, dia asalnya dia tidak fasik ataupun dia tidak kafir, dia tidak murtad. Tapi dengan kita marah dia pun marah kita balik. Dia kata, ikut aku lah jadi kafir pun. Sudah. Jadi kalau kita tahu begitu keadaannya, baik kita jangan tegur dia. Pernah satu kes, ni kesilapan sajalah dalam bab dakwah. Ini antara kesilapan saja dalam bab dakwah. Siri dakwah sajalah. Nanti saya akan tulis juga kisah ini satu ketika nanti. Satu ketika saya ada masa-masa muda dululah. Ganas juga ketika kampus ni. Ni brutal juga, marah pelajar ni. Ganas. Jadi antara cara saya ni, saya marah student, saya marah pelajar, kalau bentuk gelang, saya rampas. Rantai saya rampas. Yang laki-laki lah. Laki-laki pakai gelang, saya rampas aja. Pakai rantai, saya rampas aja. Perempuan tak pakai tudung, saya tegur je. Masa tu masih muda-muda, masa semangat kuat sangat. Sekarang dah slow dah. Baik. Yang antara segi saya dakwah itu, ada seorang pelajar laki-laki pakai gelang. Saya tegurlah dia. Saya tegur dia. Dia macam tak puas hati lah. Kenapa Ustaz tegur saya? Memanglah kena tegur, kata. Kita mana yang boleh pakai gelang orang laki-laki? Kenapa pula? Kita kat Islam kan hukumnya haram pakai gelang laki-laki. Mana boleh tiga perempuan? Dosa besar tiga perempuan. Kata apa dosa-dosa? Apa kaitan dengan dosa saya? Memanglah berdosa. Kita orang Islam. Siapa Islam? Saya bukan Islam. Terkejut saya dia kata dia bukan Islam. Habis kau agama apa? Saya Kristian, dia kata. Kalau begitu, saya tak kenal sangatlah dia itu. Kalau Kristian, saya minta maaf, saya tak boleh masuk campur urusan agama lain. Saya hanya ambil tahu pasal urusan orang Islam sahaja. Jadi, saya pun bebaskanlah dia, tak jadi nak marah. Lepas tu tak nak rampas lah, sebab dia kata dia Kristian. Saya pun berlalu. Tiba datang seorang pelajar lain, datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, sedar tak apa yang berlaku tadi? Kata, sedarlah. Saya bersalah, saya tegur orang Kristian. Silap sasaran saya. Saya tak kenal sangat dia. Kau orang Islam, bukannya orang Kristian. Mana Ustaz? Dia Islam, Ustaz. Dia sekelas dengan saya. Saya tahu. Allah, terkejut saya. Terkejut saya. Dia Islam rupanya. Dia sanggup mengaku Kristian. Kerana takut. Apa yang saya boleh buat sebenarnya? Saya boleh ampah je. Bukan boleh penjara. Bukan boleh apa? Boleh ikat. Boleh tarik dia. Saya hanya ampah je. Tengok mentaliti ataupun iman pelajar kita. Saya kata, pergi panggil dia balik jumpa saya. Segera. Iaitu bila keadaan, anda kata saya tahulah dia akan kata, sanggup kata begitu, pakailah nak pakai 10 gelang pun. Pakailah nak pakai apa, nak pakai rantai pun, jangan mengaku Kristian sudah. Anda kata saya tahu, saya tidak tahu itu. Yang kita nak sebut di sini, bila kita tak puas hati, bila kita marah itu, kita boleh bertindak dengan tindakan yang di luar batasan. Nanti saya akan ceritakan salah yang pula kisah. Seorang pelajar, bila saya marah, dia pakai baju kasbuk. Dia pakai baju kasbuk pelajar kita. Tu marah juga tu. Baik. Orang yang hebat ialah orang yang menguasai diri ketika marah. Sifat ini ada pada Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Itu berkenaan seorang Yahudi yang telah memeluk Islam. Dia berbuat demikian setelah menguji sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW apabila baginda berhutang kepadanya. Ini kita akan tengok kisah Nabi. Macam mana dia boleh kawal diri daripada marah. Ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah, baginda membenarkan orang-orang Yahudi dan Kristian untuk menetap di Madinah. Pada ketika itu berlaku kesusahan untuk menyara hidup, menyebabkan Nabi Muhammad SAW terpaksa meminjam daripada orang Yahudi. Pinjaman tanpa riba dan syarat yang benar mengikut syariat Allah SWT yang juga termaktub dalam kitab Taurat yang asal. Tengok Nabi pun susah. Kalau kita kata kita sekarang ni susah. Kita sekarang ni ada masalah kewangan. Kerana masalah kes COVID ni, masalah kewangan. Nabi sendiri.
Habis sendiri pun duit tak ada juga. Lapar juga. Terpaksa berhutang dengan Yahudi. Pergi berhutang dengan Yahudi. Tiba persoalan di sini. Mengapakah Nabi Muhammad SAW meminjam dengan orang Yahudi yang merupakan orang kafir paling bermusuh, tapi tidak meminjam dengan para sahabat? Sebenarnya terdapat hikmah yang tersendiri. Pada ketika inilah umat Islam boleh bergaul dengan orang yang kafir untuk menunjukkan akhlak orang Islam. Perkara ini tidak menjadi satu kesalahan. Baik. Apa yang perlu kita faham di sini? Kenapa Nabi SAW ini dia tidak berhutang dengan para sahabat, dia pergi berhutang dengan orang Yahudi? Banyaklah hikmah di sebalik dari segi menunjukkan hukum tu boleh. Satu, nak mengajar hukum pada kita. Mana boleh kita berurusan dengan non-Muslim, dengan orang kafir, boleh aja dalam negara kita. Nak berurusan, nak jual beli, nak pinjam meminjam, nak bekerja, boleh. Nak mengharuskan hukum itu. Yang kedua, tengok Nabi ni, dia tahu kalau dia pergi pinjam dengan para sahabat, mesti para sahabat bagi free. Takkan para sahabat nak berkira dengan dia. Allah, Nabi susah. Kita bagi free lah. Nabi tak nak menyusahkan sahabat-sahabat dia. Baik-baik dia menyusahkan diri dia sendiri. Pinjam dengan Yahudi. Tak apa, dia akan bayar balik. Tak begitu sekali Nabi. Dia tak nak menyusahkan orang lain. Biarlah dia yang susah. Tengok pengorbanan dia. Untuk sahabat-sahabat dia. Untuk keluarga dia. Dia tidak mengadu pada orang. Kalau mengadu pada sahabat, pasti sahabat akan tolong dia. Sahabat ramai yang kaya. Boleh bantu dia. Baik. Namun begitu, sekiranya bergaul dengan orang kafir dan umat Islam turut menjadi seperti orang kafir juga, maka tindakan ini adalah salah dan tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW bergaul dengan orang Yahudi di Madinah. Bahkan Nabi Muhammad SAW boleh menguasai diri. Baik. Lebih detail sikit berkenaan dengan kita bergaul, berurusan dengan non-Muslim. Hukumnya tadi boleh. Tapi dengan syarat, mana kita tetap kita. Jangan kita berkawan dengan dia, bergaul dengan dia, kita jadi dia. Itu tak boleh lah. Kita tetap kita, dia tak apalah tetap dia. Dia nak tiru kita, itu terpulang pada dia. Dia tiru kita, dia tak boleh jadi apa. Dia tak jadi Islam dengan tiru kita. Kecualikan dia mengucap syahadah. Jadi kita kena tetap kita, dasar kita, akhlak kita, makan minum kita. Jangan bila bercampur dengan non-Muslim, makanan tiru dia. Kena minum arak. Kena minum arak, kena pergi berjoget. Kena ada keraian yang bercanggah. Maka itu tidak boleh. Kita ke mana saja kita pergi, kita bawa Islam itu. Kita orang Islam, ke mana saja kita pergi, kita ada kaitan dosa pahala. Kita bergerak dalam bidang apa, dalam bab apa, kita ada kaitan dosa dan pahala. Kita berekonomi, ada dosa dan pahala. Kita bersosial, ada dosa dan pahala. Kita bersukan pun ada dosa dan pahala. Kita pergi ke Padang, ada kaitan dosa dan pahala. Setengah-setengah pihak yang ada pemikiran barat ni, dia kata apa kaitan dengan Islam? Ini dalam bab ekonomi. Bila kita nak maju, kalau kita masih bincang pasal agama dalam bab ekonomi, kenapa dalam bab sukan pun Islam masuk campur? Dalam bab sukan nak masuk campur. Itu tak boleh, ini boleh. Waktu tak kena. Itu kena tutup, nak berenang kena tutup aurat, nak berlari kena tutup aurat. Nak berlari macam mana kalau pakai seluar panjang? Tu ada yang muslimat kita boleh jadi pewakil dunia tu. Tutup aurat dia. Boleh aja. Dalam bidang perubatan pun apa kaitan dengan Islam nak masuk campur. Jadi kita orang Islam, itu prinsip kita, kaedah kita. Dalam apa jua perkara Islam mesti masuk campur. Adakah Islam memberatkan kita? Sebenarnya tidak. Tidak memberatkan kita semua. Islam memudahkan. Apa yang Islam haramkan itu, semuanya ada hikmahnya, ada sebabnya. Bukan sia-sia apa yang Allah beri hukuman itu kepada kita. Ada sebab. Kita saja tidak tahu, tidak faham. Baik. Sebagaimana yang kisah tersebut, orang Yahudi itu memberi pinjaman kepada Rasulullah SAW dalam tempoh yang telah ditetapkan dan jangka masa akan dibayar semula. Tiba-tiba orang Yahudi tersebut, iaitu Zaid bin Sa'nah, telah meminta hutangnya sebelum tiba masa yang sepatutnya. Permintaan tersebut dibuat di tengah-tengah khalayak ramai sebagaimana hadis berikut. Tengok apa yang berlaku. Sepatutnya tempoh pinjaman itu masih ada lagi. Awak diminta awal. Orang Yahudi pergi minta awal. Tak ikut tempoh. Depan khalayak ramai pula. Tengok apa yang berlaku.
Ana Zaid bin Sa'nah kana min ahbar al-yahud ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fahabaza thawbahu an mankibihi al-ayman thumma qala innakum ya bani Abdul Muttalib ashabul matl wa inni bikum la'arifun. Sesungguhnya Zaid bin Sa'nah, seorang pendeta Yahudi, telah mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menuntut pembayaran hutang daripada baginda dan menarik baju baginda pada bahagian bahu kanan, lalu berkata, sesungguhnya kalian Bani Abdul Muttalib merupakan golongan yang melengah-lengahkan pembayaran hutang dan aku sangat arif akan hal ini. Dia tarik baju Nabi, lepas tu kata depan umum pula, Nabi ni tak bayar hutang. Padahal hutang tu lambat lagi. Tempohnya ada masih ada terbaki lagi tempoh bayarannya. Dia buat begitu. Nabi marah ke tidak? Dia buat di khalayak ramai, memalukan Nabi depan orang dan minta. Jadi Umar radhiyallahu ta'ala anhu berasa marah kepadanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Jadi Umar yang ada ni, Umar marah. Apa Yahudi ni buat macam ni kepada Nabi ni? Wadah pemimpin besar kita ni. Umar marah dah. Biasalah Umar kan kita dah sebut tadi. Dia jenis bengis sikit. Jenis pemarah sikit ni. Silap-silap dia nak pacung selalu. Umar jenis Umar. Jenis kasar sikit. Baik. Lalu Nabi sabda kepada Umar, ana wa huwa kunna ahwaja ila ghairi hadha minka ya Umar, an ta'murani bi husnil ada wa ta'muruhu bi husnil ittiba'ah, izhab bihi ya Umar faqdihi haqqah wa zidhu 20 sa'an makana ma ra'tahu. Wahai Umar, antara aku dengan dia ada urusan, janganlah engkau masuk campur. Sebaiknya kamu menasihati aku supaya membayar hutang dengan baik dan menasihati dia supaya menuntut bayaran hutang dengan baik. Jadi wahai Umar, jangan kau masuk campur. Sepatutnya kau kena nasihatlah aku. Ini memanglah aku berhutang. Dan nasihatlah dia supaya minta dengan baik. Nasihat aku ni supaya bayarlah hutang tu dah orang minta. Itu cara sepatutnya. Pergilah wahai Umar dan tunaikan haknya walaupun sebenarnya masih berbaki 3 hari sebelum tiba tempoh untuk aku membayar hutang. Dan tambahlah 3 sak kerana engkau telah menakutkannya. Kalau gitu tak apalah, selesaikanlah. Minta tolong Umar ni pergi selesaikan hutang itu. Walaupun ada masih baki dia nak sangat, tak apalah. Tengok Nabi tak marah. Nabi tak marah, Nabi tak bantah walaupun dia ada hak untuk membantahnya. Ada 3 hari lagi Nabi suruh bayar juga. Dan Nabi suruh beri lagi. Bagi orang panggil apa? Kerana Umar ni marah dia. Umar telah melukakan dia ini, kena bagi tambahan itu. Bagilah lebih. Bagilah sikit. Tapi tak ada syarat. Tanpa syarat. Dia syarat itu yang jadi riba. Salah kalau dengan syarat itu. Ini tak bersyarat apa-apa. Kerana pampasan, kerana Umar marah dia itu, maka diminta tambahan. Baik. Sampai di pertengahan jalan, orang Yahudi tersebut berkata kepada Umar, ya Umar, kullu alamatin nubuwah qad araftuha fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina nazartu ilaihi ila snatain lam akhtabirhuma minhu yasbiku hilmuhu jahlahu wa la yaziduhu shiddatul jahli ala illa hilma faqad ikhtabartuhuma fa ashhiduka ya Umar anni qad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dalam perjalanan itu, Yahudi ni pun kata kepada wahai Umar, semua alamat kenabian telah aku tahu bila aku lihat Nabi. Bila aku lihat Rasulullah SAW ni, bila aku lihat Muhammad, aku lihat ada tanda-tanda kenabian pada wajahnya. Melainkan 2 perkara. Belum 2 perkara. Jadi 2 perkara kalau aku nak tahu, aku kena uji. Aku tak uji lagi 2 perkara ni. Lalu aku uji dia dengan cara tadi, aku uji dia. Iaitu, para Nabi ni, dia mesti kesatunan dia, kebaikan dia itu mengatasi kejahilan dia. Dia akhlak dia lebih daripada segala-galanya, akhlak dia. Wala yaziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilma. Mana yang bertambah pula dalam situasi kejahilan apa-apa, dia bertambah santun lagi, bertambah akhlaknya lagi, kebaikan terselah. Itu kebaikan Nabi yang diuji oleh Yahudi tadi.
Sekarang teruji dia, luluh ujian yang aku luluh, yang aku sengaja aku nak test dia. Dan dia lulus. Muhammad Nabi sungguh. Memang Nabi sungguh. Sifat-sifat lain ciri aku tahu, tapi bab kelembutan ini, bab kesabaran, bab tahan marah ini, kesatunan ini, sekarang teruji dia bahawa memang Muhammad ni Nabi sungguh. Yang terdasar itu aku bersaksi bahawa aku redha Allah tu Tuhanku, Islam tu agama aku, dan Muhammad itu Nabi. Dia masuk Islam. Masuk Islam lah Yahudi tadi. Dengan sebab akhlak Nabi. Nak lebih fokus lagi, tak marahnya Nabi, kelembutan Nabi itu, kemaafan Nabi itu. Tu kita. Biar Islam ni menjadi contoh tauladan kepada orang lain, sepatutnya begitu. Biar umat Islam dengan sifatnya, dengan akhlaknya. Orang panggil dakwah bil hal. Dakwah dengan akhlak kita ni. Kita dengarlah dalam IKIM tu ada rancangan orang masuk Islam. Saya duduk dengar, tak selalu saya dengar lah, kadang-kadang bila saya dengar tu terkejut saya. Bila dia kata lah, ada orang yang biasa orang Cina yang masuk Islam. Dia kata saya masuk Islam ni bukan kerana akhlak orang Islam Malaysia, orang Melayu Islam ni. Kalau ikut kerana akhlak orang Melayu Islam, saya tak masuk Islam. Allah tu malu besar kita, malu kita. Saya masuk Islam kerana sebab lain. Ada sebab lain, bukan kerana akhlak kita. Jadi akhlak kita bermasalah, kita kena pakat mengakulah. Akhlak, bukan keseluruhan. Ramai dekat akhlak kita bermasalah. Sebab tu statistik bab jenayah ke, bab akhlak ke, tinggi kita. Orang Islam ni tinggi, nak dibandingkan dengan orang lain. Jadi kita kena sedar diri, kena pakat berubah. Jadi kalau akhlak kita, orang tak masuk Islam kerana akhlak. Zaman dulu, Islam ni tersebar kerana akhlak. Kerana budi pekerti orang Islam yang datang ke sini. Sebab tu kita semua masuk Islam. Tapi sekarang tidak lagi. Baik. Inilah sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Akhirnya orang Yahudi itu memeluk Islam. Pernah disebutkan dalam satu riwayat hadis, orang Yahudi memberi salam sama seperti umat Islam. Umat Islam menyebut assalam dan assalamualaikum. Dalam Al-Quran ada menyebut bahawa Nabi Ibrahim AS menyebut salam. Salam ialah ucapan orang Islam dan ucapan ahli kitab. Umat Islam menyebut salam, manakala orang Yahudi pula menyebut dengan shalom dalam bahasa Ibrani. Itu merupakan pelak sebutan. Orang Yahudi menyebut assalamualaikum, diriwayatkan dalam sebuah hadis. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, zaujun Nabi SAW, qalat, dakhala rahtu minal yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Qala Aisyah fafahimtuha faqultu wa alaikumussalam wal la'nah. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Faqultu ya Rasulullah awla tasma' ma qalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qultu wa alaikum. Ini pasal bab beri salam. Kita ada ucapan salam, orang Yahudi pun ada ucapan salam. Tapi apa yang diguna bila mari jumpa Nabi? Dia kata assalamualaikum. Nanti kita lihat. Daripada Aisyah, isteri Rasulullah SAW berkata, sekelompok Yahudi masuk ke rumah Rasulullah SAW. Mereka mengucapkan assalamualaikum, bukan assalam. Dia kata assalamualaikum, yakni kematian ke atasmu. Dia kata mati. Bukan assalam, bukan salam sejahtera. Dia kata mati ke atas kamu. Jadi Aisyah berkata, aku memahaminya. Jadi Aisyah dengar apa orang Yahudi jawab kata tadi. Dia bagi salam macam tu. Assalamualaikum. Kematian ke atas kamu. Lalu aku menjawab, dan atas kalian semua kematian dan kutukan. Jadi Aisyah balah balik. Waalaikumsalam wal la'nah. Kamu yang mati, kamu yang mampu, kamu yang kena laknat. Kasar mana jawab Aisyah. Dan dia bagi salam macam tu. Balah balik. Dengan yang sama. Andai baru. Tengok. Lalu Nabi berkata, tenanglah wahai Aisyah. Relax Aisyah. Relax Aisyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kelembutan dalam segala urusan. Oh, Nabi kata begitu pula. Nabi lebih sukakan kelembutan. Jangan kasar sangat. Tak apalah orang berkasar dengan kita pun. Tapi kita jangan kasar sangat. Memadailah, pandai-pandailah kita nak jawab tu. Nabi kata,
Allah cintakan kelembutan dalam semua perkara. Lalu aku berkata, ya Rasulullah. Aisyah masih tak puas hati lagi bila Nabi tegur dia. Kan Yahudi tadi, kan Yahudi yang mula dulu yang kata begitu. Tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan? Rasulullah menjawab, aku sudah jawab dan atas kamu semua. Tengok Rasulullah jawab, wa'alaikum sahaja. Dia balas balik. Nabi balas balik juga. Cuma Nabi balas tak katalah laknat itu. Cuma Nabi kata ke atas kamu juga. Lembut sikit lah daripada sebut laknat itu. Kita jawab, wa'alaikum. Kamu kata baik, kamu dapat baik. Kalau kamu kata tak baik, kamu dapat tak baik. Kita pantau balik macam cermin kita ni. Cukup dengan wa'alaikum. Kita kata macam tu, mana pantau balik. Kalau dia kata baik, baiklah. Kalau dia kata buruk, buruklah. Itulah kalau orang doakan kita. Doakan kita dengan apa-apa doa ke, dia nak marah kita pun, wa'alaikum. Kita kata wa'alaikum. Dia doa baik, dia dapat baik. Kalau dia doa jahat, maka dia dapat jahat. Ataupun kita kata, Allahumma ja'ani khairan mimma yazunnun. Kita minta Allah jadikan kita lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Itu bagus juga doa macam tu. Orang nak kata apa kat kita, kita pun kata apa? Allahumma ja'ani khairan mimma yazunnun. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka duk katakan, apa yang mereka duk doakan. Jadi aku yang terbaik. Jadi alaikum itu bermakna berbalik kepada kalian. Ini pendekatan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi orang bukan Islam. Yang duk kata, yang duk doakan macam-macam tu kepada kita. Kita kata balik, balas balik, wa'alaikum. Situasi ini sama seperti orang bukan Islam menyebut kalimah Allah. Sehingga orang ingin memukul mereka apabila tidak menyebut kalimah dengan betul. Itu bukanlah cara yang betul. Dan Islam tidak mengajar perlakuan sebegitu. Jadi apa yang kita harap daripada non-Muslim? Dia nak sebut nama-nama Tuhan kita, dia sebut nama Nabi, dia memang dia tak biasa sebut, dia akan sebut tak betul. Jadi tak apalah, ikut dia lah. Cuma bila masuk Islam ke, dia kena belajar lah. Janganlah kita marah dia tak tentu pasal. Asalkan dia dah mengaku Tuhan tu semua, dia sebut tak betul. Kes sebut tak betulnya. Mana dia nak sindir, nak apa, itu pasal dia lah. Yang penting kita ni pegang pada kebenarannya. Janganlah kita maki hamun dia dengan sebab malaikat dia tu menghina, dia hina lain. Kalau dia sebut tak betul itu memang tak boleh nak sebut, sebab kalimah Allah ni bukan setakat orang kafir dan Muslim, orang Islam sendiri pun ada yang tak betul sebutnya. Jadi kasar. Kita bunyilah, kita dengar-dengar tu. Dengan orang lidah dia kerah ke, dia tak nak sebut Allah, Tuhan Allah ke. Kita nak kata apa? Yang penting jangan kita marah dengan sebab tak betul sebutan itu. Didiklah kalau kita mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la sa'antahum man khalaqas samawati wal ard yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, yang musyrik, lalu musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian tidak mengingkari Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Jadi bersyukurlah bila kita tanya. Bila kita tanya Muslim, memang dia begitu. Dia akan mengaku Tuhan sebenarnya Allah. Saya pernah sekali dalam siri saya ni berhenti tengah jalan. Entahlah kenapa saya ni bila orang tahan asyik nak berhenti je. Banyak kali saya berhenti bila orang tahan saya balik daripada ofis ke pergi mana-mana orang tahan tengah jalan, saya berhenti. Yang antara episod saya berhenti ni lepas tu Sungai Besi tu, saya naik motor macam biasa. Lepas tu berhenti. Dia tahan saya. Saya berhentilah, kata kenapa bang? Dia kata nak tumpang. Allah, nak tumpang, saya naik motor tak ada topi, tak ada helmet. Dia kata dia ada helmet. Tak apalah, helmet boleh naik lah. Dia pun naik motor saya. Saya tanya, nak pergi mana? Nak pergi air hitam. Allah, nak pergi air hitam, saya nak balik Bangi. Jauh air hitam Johor tu. Bukan air hitam Johor, dia kata. Air hitam dekat Datuk Bakar Baginda. Okey lah. Kalau air hitam tu tak apa, bolehlah kita hantar. Jadi saya tanya dia, saya kata, abang ni agama apa? Saya tanya je. Saya tak kutuk agama dia, tak kata apa. Saya tanya je agama apa. Saya orang sembahyang, saya sembah Tuhan Allah juga, dia kata.
Saya sembah Tuhan Allah juga. Dia mengaku dia sembah Tuhan Allah juga. Saya tak pertikaikan lah. Nak gambar kat kini, dia juga mengaku. Seolah dia tak percaya ajaran dia, dia percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tanya kita lah, Tuhan agama, ada kita mengaku kita sembah Tuhan dia? Mana kita mengaku? Jadi secara fitrahnya agama kita ni agama yang benar, Tuhan kita Tuhan yang benar. Orang yang tidak Islam pun mengaku Tuhan Allah. Baik. Qad'ilah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu cara menjawab apabila orang kafir menyebut nama Allah. Semuanya ada dalam Al-Quran. Mereka yang cepat melenting ini disebabkan tidak mendalami Al-Quran. Umat Islam seringkali terkeikut dengan mereka. Perkara ini mendatangkan masalah disebabkan oleh buta Al-Quran. Sedangkan hal ini telah lama diajar dalam Al-Quran. Umat Islam hanya perlu memperbetul tindakan dengan cara yang berhikmat. Apabila seorang itu mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tidak boleh lagi menyembah Tuhan selain Allah seperti patung berhala dan sebagainya. Apabila seorang itu mengakui kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka perlu melaksanakan hukum Allah, termasuk hukum hudud dan qisas. Okey, semalam kita soal ada satu kuis semalam. Saya isytiharkan sekarang ini, saya terlupa. Pemenangnya ialah, ingat soalan semalam, kenapakah hukuman kisah merupakan hukuman yang paling adil? Hukuman kisah merupakan hukuman yang paling adil. Kenapakah soalan saya? Yang betul jawabannya ialah Lan Muhammad ke Lan Abdullah? Saya tak ingat dah. Saya tak tengok Facebook sekarang, nama mula dengan Lan tu, Lan Muhammad ke? Jadi minta hubungi saya dah. Saya dah masuk dalam WhatsApp tu. Minta hubungi saya, kita akan bagi hadiah. Dia boleh pilih. Nak e-book Beletan Iblis ke e-book COVID-19, antara bala dan ujian. Boleh pilih antara salah satu. Saya akan bagi hadiah kepada dia dan tahniah kepada Lan Muhammad dan jawapannya betul. Jadi kisah ni hukuman yang paling adil kerana kita hukum dia mengikut apa yang dia buat. Kan adil, orang yang bunuh dia balas bunuh. Siapa mencederakan dia balas mencederakan. Yang butakan mata orang mata dia akan dibutakan. Kan adil, sama dengan apa yang dibuat oleh penjenayah. Itu yang paling, sebab tu dia paling adil. Sama. Siapa bunuh orang dia akan dibunuh. Siapa yang melukakan dia akan dilukakan. Siapa yang membutakan orang mata dia akan dibutakan. Itu dipanggil hukuman qisas. Hukuman yang paling adil sebab setimpal dengan apa yang dibuat oleh penjenayah itu. Jadi tahniah Lan Muhammad, hubungi saya. Saya dah bagi WhatsApp tu. Nombor telefon saya, WhatsApp kan, saya akan bagi. Baik. Namun begitu berlaku pula perkara yang sebaliknya, iaitu menyebut nama Allah SWT tapi menolak hukum Allah. Tindakan sebegini adalah salah kerana Allah SWT ialah Tuhan yang menguasai segala-galanya, termasuklah penetapan hukum syarak dalam perkara tersebut. Jadi kita dengan Allah ni, kita terima Allah sebagai Tuhan, kita terima Islam sebagai syariatnya. Hudud, kisah sebagai undang-undangnya. Kita kena Islamkan semua sekali. Bukan hanya pada amal ibadah. Bukan hanya pada solat, pada haji, pada zakat. Kita kena terima semua sekali syarat Islam itu, termasuk undang-undang. Kehebatan orang Islam ialah tidak mudah marah dan matang dalam menghadapi orang yang memusuhi mereka, terutama dalam perkara agama dan juga perkara-perkara lain. Apabila mengetahui perkara yang benar, maka itulah yang benar. Imam Syafi'i rahimahullah ialah anak murid kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal pula merupakan anak murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Pada satu ketika, Imam Syafi'i rahimahullah memberikan pendapat yang berlainan dengan gurunya, iaitu Imam Malik. Imam Malik memberikan contoh, iaitu ketika solat selepas mengangkat takbiratul ihram, tangan perlu dilepaskan ke bawah. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan sebaliknya. Beliau mengatakan bahawa tangan harus berada di dada. Perbincangan ini berkisar pasal bab solat. Jadi mereka khilaf antara murid dan guru. Guru dan murid khilaf pasal letak tangan atas dada ni ketika solat. Bagi mazhab Hanafi, dia tidak letak tangan kat atas dada. Dia lurus letak kat bawah itu, serit letak kat bawah, letak kat sisi kita ni, dua-dua itu. Lepas bila kita tengok orang mazhab Hanafi ni, mazhab Maliki ni, dia lisar, dia panggil, dia letak lurus, dia letak tangan atas dada dia. Mazhab kita Syafi'i letak tangan atas dada. Tak atas dada. Jadi khilaf di kalangan mereka. Contoh yang lain, Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surah Al-Fatihah. Tapi Imam Malik mengatakan tidak, mengapa andanya tidak membaca Bismillah.
dan boleh terus membaca Alhamdulillah. Pendapat Imam Malik sependapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu tidak perlu menyebut bismillah. Ini baca bismillah. Mazhab kita Syafi'i wajib baca. Mazhab lain ada yang kata tak perlu baca, ada yang perlu baca perlahan. Mereka tak saling meraih antara sama-sama mereka. Saling merada meraih antara satu sama lain, meraih ke antara satu sama lain. Terdapat seorang yang berkata kepada Imam Malik rahimahullah dengan bertanyakan, apakah Imam Syafi'i seorang murid yang menentang gurunya? Jadi orang tanya Imam Malik, bagaimana anak murid engkau tu? Menentang kamu ke? Dia jawab, kullu ahadin yu'khaz min qawlihi wa yurad illa sayba hazal qabr. Sallallahu. Semua percakapan manusia boleh diterima dan boleh ditolak, melainkan orang yang berada di alam kubur ini. Masa tu di Masjid Nabi, orang tanya dia, ini setakat pandangan aku boleh ditimbul, boleh ditolak, melainkan pandangan Rasulullah. Hadis Rasulullah kena terima lah. Setakat aku apa masalahnya? Pandangan aku boleh orang terima, boleh orang tidak terima. Dia nak kata betul tindakan Imam Syafi'i itu, walaupun bercanggah dengan gurunya, tak ada masalah. Yang penting masing-masing mempunyai dalil yang tersendiri. Situasi ini merupakan contoh perbezaan pendapat antara Imam Malik rahimahullah dengan Imam Syafi'i rahimahullah, serta antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mereka tidak berkelahi walaupun berbeza pendapat. Jika disamakan situasi tersebut dengan umat Islam pada zaman sekarang, pasti telah berlaku pergaduhan yang besar. Sikap inilah yang dipanggil sebagai kematangan. Apa sahaja yang terdapat Al-Quran, itulah yang diguna pakai oleh mereka. Contoh lain yang turut boleh dipelajari ialah antara Imam Abu Hurairah, Imam Abu Hanifah rahimahullah dengan Imam Muhammad Al-Baqir rahimahullah. Jadi kita lihat pula contoh yang lain berkenaan dengan perbezaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Muhammad Al-Baqir. Jadi bila Imam Abu Hanifah tiba di Madinah ini, Imam Muhammad Al-Baqir ni dia tegur Imam Abu Hanifah. Kerana Imam Abu Hanifah ni menggunakan qiyas, seolah-olah tidak mendahulukan hadis Nabi. Dia kata melebihkan guna qiyas. Lalu dia kata, anta allazi hawalta dina jaddi wa arithahu ilal qiyas. Awaklah orang yang menolak agama datukku dan hadis baginda lalu menggunakan akal atau qiyas. Jadi Imam Abu Hanifah berkata, ma'azallah, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Muhammad Al-Baqir rahimahullah, bal hawaltahu, bahkan kamu telah mengubahnya. Dia tegur Imam Abu Hanifah kerana mendahulukan qiyas daripada nas, daripada dalil. Lalu berkata Imam Abu Hanifah, ijlis makana kama yahiqu li fa inna laka indi hurmah ka hurmati jaddik sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ala ashabi. Fajalasa thumma jasa Abu Hanifah baina yadayhi thumma qala inni as'aluka an thalas kalimatin fa'ajibni. Ar-rajulu at'af am-mar'ah. Wahai tuan, sila duduk di tempat sebagaimana yang dirimu layak mendudukinya. Sesungguhnya aku mempunyai kehormatan diri dan kehormatannya bersama Rasulullah SAW, khusus sepanjang kehidupan bersama para sahabatnya. Kemudian Abu Hanifah rahimahullah duduk di samping Muhammad Al-Baqir dan berkata, sesungguhnya aku ingin bertanyakan kepadamu 3 soalan, maka sila kamu jawab. Ditanya 3 soalan pasal isu qiyas adikku. Siapakah yang lebih lemah, laki ataupun perempuan? Jadi Imam Abu Hanifah tanya Imam Muhammad Al-Baqir, siapa yang lebih lemah, laki ataupun perempuan? Lalu Imam Muhammad Al-Baqir jawab, perempuan lebih lemah. Al-mar'ah adhaf. Sudah pasti perempuan lebih lemah. Tanya Abu Hanifah, kam sahm mar'ah fil miras? Berapakah pembahagian harta pusaka bagi perempuan? Ya Muhammad Al-Baqir, li rajuli sahman wa li mar'ati sahmun. Bagi orang laki-laki mendapat 2 bahagian, manakala bagi orang perempuan 1 bahagian. Lalu berkata Abu Hanifah, hadza ilmu jaddik wala hawaltu dina jaddik lakana yang bagi al-qiyas an yakuna lirajuli sahmun wa limar'ati sahman li'anna al-mar'ata ad'af min ar-rajul. Itulah ilmu yang diwarisi daripada datukmu.
Sekiranya aku mengubah agama datukmu dan menggunakan kias, saya akan berkata orang perempuan mendapat harta pusaka lebih sekali ganda kerana mereka ialah ciptaan yang lemah. Tengok, boleh faham ke? Tengok, hebatnya Imam Abu Hanifah menggunakan mantik ini untuk menjawab persoalan ini. Kalau betul dia guna kias, dia guna akal ini, kalau akal menunjukkan bahawa yang lebih lemahnya perempuan. Tapi dalam bab pewarisan, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Jadi kalau ikut akal, perempuan lemah, perempuan dapat 2 lah. Laki-laki dapat 1 sebab perempuan lemah. Tapi Nas mengatakan, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Jadi Imam Abu Hanifah ikut yang Nas. Mana dia guna akal? Tak guna akal pun dalam bab ini. Baik. Soalan satu. Soalan kedua. Sembahyang lebih afdal ke puasa lebih afdal? Imam Muhammad Al-Baqir jawab, sembahyang lebih afdal. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, Haza qawlu jaddik. Itulah ilmu datang daripada datuk engkau, Nabi Muhammad SAW. Wala hawatudina jaddik lakana al-mar'ah iza tahara min al-haid amartuha an taqdis salah wala taqdis saum. Katilah ajaran datukmu dulu. Sekiranya aku mengubah agama datukmu dan menggunakan hukum akal, aku akan mengatakan perempuan yang tinggal solat kena qada dan yang tinggalkan puasa tidak perlu qada. Tengok, satu lagi tambahan. Imam Abu Hanifah tanya, sembahyang dengan puasa mana lebih baik? Imam Muhammad Al-Baqir kata, sembahyang lebih baik. Tapi kenapa pula perempuan? Perempuan kena qada puasa tapi tak qada sembahyang. Kalau sembahyang lebih baik, pastilah kena qada sembahyang. Kalau aku ni mengubah agama datuk engkau, pasti aku akan mengarahkan perempuan qada sembahyang bukan qada puasa. Sebab sembahyang lebih baik daripada puasa. Aku tidak buat begitu pun. Tengok jawapan Imam Abu Hanifah, dia tidak mendahulukan akal pun. Baik. Kemudian lagi. Soalan ketiga, Imam Hanifah kata, antara kencing dengan nutfah, dengan air yang keluar daripada darah ataupun yang keluar daripada perempuan yang beranak, yang bersalin tu kan, ada air, ada baby keluar tu bersama ketuban dipanggil tu. Mana lebih najis? Mana kencing lebih najis ke ataupun yang keluar daripada perempuan ketika bersalin tu lebih najis? Jadi Imam Muhammad Al-Baqir kata, tentulah kencing lebih najis. Sebab darah yang keluar tu bersama dengan baby tu kan dia bersama dengan kita. Tak lebih, walaupun dia najis, tak lebih najis daripada kencing. Baik. Imam Abu Hanifah jawab. Jadi kalau aku ni mengubah agama datuk engkau, dia kata, saya akan berkata setiap orang yang kencing kena mandi wajib. Perempuan yang bersalin tadi, yang keluar itu perlu basuh saja, yang tidak perlu mandi wajib. Tapi saya pakai hukum dalam Quran dan hadis. Boleh faham juga ke yang ni? Jadi Imam Muhammad Al-Baqir kata kencing lebih najis. Tapi kencing ni kita ambil air sembahyang je, cuci je. Tapi kalau bersalin kan kena mandi, keluar nifas ni kena mandi wajib akhirnya. Jadi kalau kencing lebih najis, kencinglah kena mandi wajib. Ni keluar nifas, tak payahlah mandi wajib. Kalau ikut akalnya. Tapi Imam Abu Hanifah tetap menggunakan nas, bukan digunakan akal maksudnya. Baik. Bila kisah orang yang hebat, iaitu mereka yang memiliki diri mereka ketika berbahas dan melihat hujah yang lebih kuat, dan mereka bertahan, mereka bersabar hanya menggunakan fakta ilmu semata-mata, bukan kerana nak tunjuk kemarahannya ataupun nak maki orang membabi buta. Tidak. Mereka jawab balik dengan ilmu pengetahuan, dengan cara yang bijak sangat-sangat. Baik. Kita pergi pada pengajian hadis ini. Orang yang hebat ialah orang yang mampu menguasai diri ketika marah. Islam mengubah pemahaman konsep orang yang kuat sebagaimana difahami oleh jahiliah dengan makna yang menggambarkan kepribadian akhlak seorang Muslim. Itu orang macam mana? Orang yang mampu menguasai diri ketika marah. Itu orang yang hebat. Mujahadah diri iaitu mengendalikan hawa nafsu lebih sukar dibandingkan melawan musuh yang zahir, yakni orang-orang kafir. Sebab tu kita kena kawal dua ataupun kena ada dua jihad. Jihad hawa nafsu, lepas tu jihad sungguh. Masing-masing sukar, masing-masing susah. Dua-dua tu besar pahalanya. Jihad lawan hawa nafsu, jihad melawan musuh-musuh Islam. Dua-dua tu kena mujahadah. Umat Islam perlu bergaul
dan hidup bersama orang-orang bukan Islam dengan menunjukkan contoh baik yang ada dalam Islam, serta berdakwah kepada mereka. Akan tetapi umat Islam perlu meneguhkan pegangan ini diri supaya tidak terikut dengan amalan mereka yang tidak baik. Kita dibenarkan bergaul dengan Muslim, tapi mesti ikut cara kita. Kepribadian kita mesti terselah, bukan dengan cara kita mengikut mereka. Umat Islam perlu melayani orang bukan Islam dengan baik walaupun mereka telah berbuat perkara yang buruk terhadap orang Islam. Malahan diharamkan menzalimi orang lain. Kita tak boleh menzalimi mereka. Menzalimi tidak boleh. Mana kalau dia buat salah, kita boleh hukum, tapi jangan menzalimi mereka. Bagi hukuman yang setimpal dengan salah mereka itu dituntut. Tapi jangan sekali kita menzalimi mereka kerana dia non-Muslim. Tidak boleh. Berdosa besar kita menzalimi non-Muslim dalam negara kita. Dia panggil orang kafir zimmi. Kita hidup bahagia bersama dengan mereka. Mereka hidup bahagia bersama dengan kita. Umat Islam perlu mencontohi sikap dan kelakuan orang yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Sebarang perselisihan pendapat atau pertelingkahan tidak dijadikan alasan untuk berbalah dan bergaduh. Kita tak boleh nak pastikan kita semua sama dalam bab pemikiran, dalam bab khilaf. Tak nak kata apa. Kita boleh paksa orang nak ikut kita. Selagi mana orang tu ada dalil, ada hujah, kita nak kata apa? Biarlah dia dengan hujah mereka, dengan pegangan mereka. Biarlah kita dengan hujah dan pegangan kita. Selagi mana benda tu boleh khilaf. Kecuali benda tak boleh khilaf, benda ada satu je. Ada satu tak nak kata apalah. Jadi banyak kita dalam bab khilaf ini, kita duk bercanggah, kita duk bergaduh. Itu dibelik oleh iblis juga kita pegang. Yang mana satu dalam bab khilaf tu boleh, tapi yang confirmnya bergaduh. Itu yang confirm tak boleh. Kita duk bergaduh. Maka kita dibelik oleh iblis. Jadi, sedang penonton sekalian, jadi sekadar itulah yang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat memberi kesedaran kepada kita dalam bab sabar ketika nak marah ni. Khusus kita bincang pasal bab marah. Bersabarlah. Tak ada limitnya untuk kita bersabar. Mudah-mudahan Allah beri rezeki kepada kita untuk menjadi golongan yang bersabar. Kita akan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi sekian dulu buat kali ini. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.